Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Kumpulan kami ialah kumpulan 6 dan tajuk yang telah diberikan ialah dari segregasi ke integrasi. Kumpulan kami terdiri daripada 8 orang ahli iaitu Benny Tan Zhi, Hong Yuan Xiang, Gan Heng Li, Kelvin Chua Ping Han, Lee Chi Long, Tan Chao Guan, Tan Chin Wei dan akhirnya Wong Jia Sing. Saya akan bermula dengan membuat satu pengenalan tentang tajuk yang telah diberikan. Yang pertama, segregasi bermaksud proses sosial yang mengakibatkan kumpulan etnik atau sosial tertentu diasingkan dengan kumpulan etnik yang lain. Yang kedua, integrasi pula bermaksud satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan etnik yang terpisah dari segi agama, budaya, sosial dan kawasan penempatan. Sekarang saya akan berkongsi dengan semua tentang maklumat berkaitan dengan proses dari pengasingan ke penyatuan Malaysia. Sebelum mencapai kemerdekaan, tanah Melayu telah melalui segregasi apabila melaksanakan dasar pecah dan perintah di bawah penjajahan British. Seterusnya, dasar tersebut telah menyebabkan segregasi dalam kalangan etnik bagi mengukuhkan kuasa politik dan ekonomi British sebagai kuasa penjajah di tanah Melayu pada masa itu. Akibatnya, Malaysia amat mengutamakan integrasi supaya rakyat jelata sentiasa bersatu padu. Integrasi merupakan proses penyesuaian pelbagai kebudayaan dan ciri sosial yang dapat diterima oleh semua etnik di negara tersebut. Antara cabaran yang dihadapi dalam membina integrasi pelbagai etnik adalah dari sudut pendidikan, agama dan budaya, sosial, ekonomi dan politik. Dari aspek pendidikan dijadikan salah satu wadah utama untuk mencapai perpaduan dan integrasi dan juga menjadi sebuah sistem sosial yang penting bagi perkembangan dan kemajuan negara. Perbezaan kebudayaan, bahasa, kepercayaan dan pola kedudukan kaum yang mempengaruhi sikap dan nilai sesuatu kaum itu telah menyusahkan pencapaian perpaduan dan integrasi. Dari segi agama dan budaya, sikap jahil terhadap agama-agama lain dan sikap etnosentrisme seperti propaganda, perkauman dan isu keagamaan di media sosial juga akan menyebabkan perpecahan kaum. Dari segi sosial, sebelum Malaya atau Malaysia dibentukkan, Perjanjian Inggeris Belanda atau Perjanjian London 1824 telah bermula untuk memisahkan etnik di tanah Melayu. Perjanjian tersebut memperkenalkan polisi divide and rule. Di bawah polisi ini, orang Melayu dibagikan ke kawasan kampung dan menjalankan aktiviti pertanian. Cina dibagi ke kawasan Lombong dan India dibagikan ke kawasan Ladang. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada guru dan rakan sekalian. Nama saya Tan Zhi Benny dan saya akan membincangkan peranan kerajaan. Kerajaan bertanggungjawab dan berperanan memupuk kualiti hubungan etnik yang harmoni. Kerajaan telah membentukkan pelbagai strategi untuk mencapai status tersebut. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional merupakan salah satu agensi kerajaan yang bertanggungjawab memupuk dan melindungi perpaduan antara masyarakat berbeza etnik dalam negara kita. Seterusnya melibatkan dasar-dasar kerajaan. Kerajaan berperanan menerangkan faktor-faktor mengenai semangat perpaduan dalam bidang sosio-ekonomi yang melibatkan pelbagai dasar. Salah satu strategi kerajaan yang telah disebut ialah menimbangkan status sosio-ekonomi antara etnik dan wilayah serta mengurangkan introduksi etnik berdasarkan kaum. Hal ini kerana kemiskinan dapat dikurangkan dan dibasmi tidak mengambil kira kaum dan wilayah. Selain itu, kerajaan mengutamakan pendidikan menjurus kepada semangat perpaduan dan memupuk sikap dan nilai yang bertujuan melahirkan kesedaran nasional.
Strategi yang seterusnya, penggunaan satu bahasa telah melancarkan komunikasi antara pelbagai etnik, kepercayaan agama. Kerajaan juga mengukuhkan hak asasi rakyat melibatkan sistem penganutan agama. Sebagai contoh, perlembagaan dan rukun negara menjamin bahawa rakyat Malaysia bebas menganut agama dan kepercayaan masing-masing melainkan agama Islam yang merupakan agama persekutuan. Kerajaan telah mewujudkan kebudayaan nasional yang merupakan sumbangan pembentukan bangsa, jati diri nasional dan perpaduan. 3 prinsip dasar kebudayaan kebangsaan termasuk berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar dan Islam menjadi unsur penting. Terima kasih Saudara Benny. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada guru dan rakan sekalian. Nama saya Heng Lee dan saya akan menyambungkan topik Benny iaitu peranan kerajaan. Strategi yang seterusnya ialah integrasi wilayah. Kerajaan telah menambahbaikkan sistem penghubungan dan pengangkutan di seluruh Malaysia. Melalui langkah ini, interaksi dan pengawalan antara semua rakyat dapatlah diperluaskan. Selain itu, kerajaan melaksanakan strategi keselamatan. Kerajaan telah menguatkuasakan undang-undang yang melibatkan kebebasan bercakap dan kawalan penerbitan demi mencegah sebarang konflik berlaku. Lebih daripada itu, kerajaan juga mengimplementasikan strategi pembangunan kawasan. Pendapatan baharu telah dimajukan tanpa mengabaikan aspek perpaduan etnik melalui pembinaan perumahan kos sederhana, rendah dan mewah. Di samping itu, strategi penggunaan tenaga manusia juga dijalankan. Majikan haruslah menerapkan unsur perpaduan di kalangan pekerja melalui aktiviti syarikat. Majikan juga perlu menggalakkan interaksi antara pekerja pelbagai etnik bagi mengurangkan sikap prejudis dan salah tangkapan. Pada waktu yang sama, kerajaan juga menggunakan media massa sebagai saluran yang menghubungkan rakyat terpencil di kawasan pendalaman seperti Sabah dan Sarawak. Perpaduan antara masyarakat akan dapat dipupuk melalui penyampaian maklumat. Strategi yang seterusnya ialah strategi kesukanan. Aktiviti kesukanan dapat mewujudkan pergaulan dan interaksi sosial bagi memupuk perpaduan dan persaudaraan antara rakyat berbagai etnik. Strategi perpaduan dan pertubuhan sukarela diaplikasikan. Jentera kemasyarakatan seperti rukun tetangga dan persatuan penduduk ditubuhkan bagi menjayakan penerapan nilai-nilai murni dan perpaduan melalui aktiviti kemasyarakatan. Sekian, terima kasih. Usaha kerajaan memperbanyakkan aktiviti penyelidikan tentang perpaduan dan integrasi negara demi mengetahui pola hubungan etnik semasa. Hasilnya digunakan demi merangka strategi dan perancangan yang berkesan untuk mengukur tahap perpaduan. Perpaduan dapat diperkukuhkan dengan kewujudan penerbitan bahan bacaan tentang perpaduan. Mekanisme pemantauan tahap perpaduan diwujudkan secara sistematik dan berterusan sebagai cara awal terhadap isu-isu konflik semasa. Pengesahannya, perhubungan sosial harus ditingkatkan melalui sistem dalam talian sebab maklumat bukan sahaja dapat diperoleh segera tetapi juga dapat membantu pihak jambatan demi mengambil tindakan pencegahan awal. Panel penasihat perpaduan negara dan jawatan kuasa penasihat perpaduan negeri ditumpukan dengan objektif utama iaitu membincangkan isu perpaduan dan memainkan peranan yang lebih berkesan. Badan tersebut bertindak sebagai penyelaras kepada agensi lain dengan sebarang isu yang berkaitan tentang perpaduan dan integrasi. Program pemetaan perpaduan dirancang oleh kerajaan demi meningkatkan kesedaran dan penghayatan kumpulan sasaran termasuk kanak-kanak sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Aktiviti yang berbentuk pendidikan berbagai budaya yang dalam bentuk core kurikulum dan kurikulum dicadangkan di peringkat sekolah. Konsep sekolah wawasan telah diperkenalkan oleh kerajaan sebagai langkah alternatif untuk memupuk nilai perpaduan etnik dengan membina 2 atau 3 jenis sekolah rendah yang berlainan bahasa. Sekolah wawasan ini bertujuan untuk mewujudkan persekitaran yang memberikan peluang yang luas kepada pelajar berbagai etnik untuk bergaul dan berinteraksi. Program latihan khidmat negara diperkenalkan sebagai kursus wajib selama 3 bulan bagi remaja lepasan sijil pelajaran Malaysia. PLKN yang berteraskan rukun negara mempunyai kurikulum berbentuk multidisiplin.
Antara objektif utama PLKN adalah untuk menanam semangat cinta akan negara dalam kalangan generasi muda Malaysia. Seterusnya, memupuk perpaduan etnik serta integrasi nasional dan membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni. Salam sejahtera semua, saya Lee Ji Long. Sekarang, saya ingin membincangkan peranan masyarakat dalam konteks hubungan etnik. Antara langkah yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai integrasi termasuklah penubuhan rukun tetangga. Rukun tetangga telah diperkenalkan pada tahun 1975. Visi dan misi rukun tetangga adalah untuk memupuk persefahaman dan pertolak ansur ke arah pembangunan bangsa Malaysia yang bersatu padu. Manakala objektifnya adalah untuk memelihara, meningkat dan mengukuhkan perpaduan selaras dengan dasar perpaduan negara berlandaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Penubuhan rukun tetangga bertujuan untuk mengawal dan menjaga keselamatan di kawasan kediaman, memberi penekanan terhadap konsep kejiranan dan juga melakukan aktiviti kejiranan seperti kunjung mengunjungi, sukan, gotong royong dan ceramah. Selain itu, setiap anggota masyarakat bergiat aktif untuk melibatkan diri dalam rumah terbuka sempena sambutan musim perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Hari Deepawali dan Hari Christmas. Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik saling berkunjung ke rumah jiran tetangga masing-masing. Hal ini semamanya dapat memupuk semangat kejiranan dan integrasi antara kaum serta memperlihatkan keharmonian hubungan etnik. Hal ini telah membuktikan bahawa kesepaduan sosial dalam masyarakat berada pada tahap yang tinggi walaupun terdiri daripada agama, budaya dan etnik yang berbeza. Sekian, terima kasih. Penerimaan budaya dalam konteks etnik membawa maksud satu cara hidup yang diamalkan oleh masyarakat yang berbeza kaum sebagai satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara. Ia merupakan salah satu ciri-ciri sebuah masyarakat yang berhidup harmoni. Di negara kita yang aman damai ini, wujudnya banyak kesan penerimaan budaya. Sebagai contoh, masyarakat berbilang kaum menyambutkan perayaan tradisional bersama-sama, tidak mengira perbezaan kaum. Saya berpendapat tentu bahawa pernahnya kita semua dijemput ke rumah terbuka sempena perayaan kaum lain. Dan bukan sahaja sekali. Sewaktu kita mengunjungi rumah terbuka tersebut, tentulah kita cuba sedaya upaya bagi muncul dengan pakaian tradisional kaum tersebut. Ini bukan sahaja merupakan hormat kepada tuan rumah tersebut, malah sifat penerimaan sebab sudi berusaha mendapat dan memakai pakaian tradisional lain. Tengok, terdapat pun bayi India yang senyum berpakaian Cina. Comelnya. Institusi pengajian tinggi merupakan tahap pengajian secara rasmi yang terakhir bagi ramai pelajar. Jadi ia merupakan peluang pendidikan sosial yang terakhir dan bersifat unik sebab kematangan fikiran pelajar dapat mendorong pemahaman secara lebih mendalam. Dalam institusi-institusi tersebut, kelab-kelab, aktiviti kokurikulum dan golongan pentadbir dapat membawa pengaruh besar dalam memperkembangkan sifat saling menerima antara pelajar. Kelab-kelab di IPT dapat menyemai kesederaan terhadap kepentingan perpaduan kaum melalui banyak aktivitinya. Ia memberi peluang bagi para pelajar untuk bekerjasama dalam merealisasikan satu aktiviti tertentu dan merupakan mekanisme yang mendekatkan pelajar berbilang kaum. Contohnya, kelab perpaduan, kelab rukun negara dan banyak lagi. Aktiviti co-curriculum bersifat luaran merupakan ruang untuk memahami kehidupan masyarakat majmuk Malaysia, terutamanya dengan merapatkan hubungan pelajar dengan masyarakat luar kampus. Contohnya, termaksudlah program keluarga angkat, program PLKN dan sebagainya. Akhir sekali, golongan pentadbir merupakan teladan bagi semua dan mempunyai kuasa yang besar sekali dalam merealisasikan maklumat ini. Mereka patutlah memberi peluang kepada mahasiswa bagi berbincang sesama pensyarah tentang isu-isu sensitif secara ikhlas dan jujur, serta memberi perwakilan yang adil dan saksama antara kaum supaya para pelajar
bersifat masyarakat majmuk dan bukan bersifat perkauman. Terdapat pertubuhan induk di peringkat kebangsaan yang menaungi pertubuhan berasaskan etnik seperti Pertubuhan Majlis Belia Malaysia, Rakan Corp, Multinational Corporation dan lain-lain lagi. Pertubuhan NGO pula dapat memainkan peranan untuk mempercepatkan proses hubungan etnik di Malaysia. Dari aspek kepimpinan pula, pemimpin persatuan di peringkat negara atau persatuan, barisan kepimpinannya disertai oleh pemimpin daripada pelbagai etnik. Sebagai contoh, Majlis Belia Malaysia ditubuhkan pada 9 September 1950. Tujuan utama pertubuhan ini adalah untuk mengukuhkan prinsip sukarela dan demokratik dalam pergerakan belia. Pertubuhan ini juga mengadakan pelbagai dialog dan seminar dalam usaha memahami permasalahan dan jalan penyelesaiannya. Secara tidak langsung dapat menggalakkan penghormatan, persefahaman antara kaum, kerjasama dan kesejahteraan. Seterusnya, Rakan Corp dilancarkan pada 9 Ogos 2005 di Kuala Lumpur. Rakan Corp ditubuhkan bagi membantu polis dalam membanteras jenayah di ibu kota dan bandar-bandar lain di Malaysia. Rakan Corp adalah bersifat community-oriented policing dan smart partnership dengan membolehkan polis dan masyarakat saling mengembleng tenaga dengan lebih berkesan memerangi jenayah dan apa jua masalah keselamatan. Di samping itu, sejajar dengan hasrat dan maklumat kerajaan untuk memupuk perpaduan dalam masyarakat, Multinational Corporation atau MNC turut memainkan peranan ke arah kesejahteraan masyarakat dengan cara menaja aktiviti yang memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik. Antara syarikat tersebut ialah YTL Corporation, Lion Group, Maxis dan lain-lain lagi. Syarikat berkenaan sering menganjurkan aktiviti kemasyarakatan melibatkan pelbagai etnik melalui penajaan dalam bidang pendidikan, penjagaan alam sekitar, kebajikan hari keluarga atau dikenali sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Antara maklumat utama syarikat MNC ini adalah untuk memberi peluang kepada golongan sasar tertentunya masyarakat luar bandar yang rendah tahap kehidupan mereka supaya dapat menikmati bantuan menerusi program CSR ini. Generasi muda terutamanya para pelajar pelbagai etnik ialah golongan penting kepada syarikat MNC kerana program dan aktiviti anjuran CSR melibatkan pemberian dana bantuan berbentuk beasiswa kepada mereka yang cemerlang untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Secara kesimpulan, variasi yang sedia ada harus dihayati oleh semua lapisan masyarakat bagi memastikan hubungan etnik sentiasa dalam keadaan tenteram. Oleh sebab itu, rakyat perlu memahami bahawa usaha ke arah mewujudkan integrasi etnik di Malaysia bukan semata-matanya terletak di atas bahu kerajaan, malah memerlukan sokongan pelbagai pihak. Contohnya, masyarakat, pihak swasta dan NGO boleh melibatkan diri dalam dasar yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan demi mengekalkan hubungan etnik yang harmoni dalam Malaysia. Sekian, terima kasih.